Selamat malam diucapkan kepada pengerusi Kelab Pidato Perdana iaitu Cik Sandy Tan, dan juga kepada barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pada malam ini saya akan menyampaikan pidato yang bertajuk kesan negatif pendatang asing kepada dan cara untuk mengatasinya, kepada negara dan cara untuk mengatasinya. Baru-baru ini negara kita telah dikejutkan dengan pencerobohan warga asing yang berlaku di Lahad Datu, Sabah. Mereka bukan sahaja telah menceroboh negara kita, tetapi juga telah membunuh seramai 9 orang anggota keselamatan kita. Pengalaman tersebut memang pahit untuk ditelan. Namun, itulah hakikatnya. Sekiranya kita membenarkan pendatang asing ini masuk ke negara kita sejak dari awal lagi. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita lihat statistik yang berlaku pada tahun 2009. Seramai 26 juta rakyat asing, warga asing masuk ke negara kita ini. Daripada 26 juta itu, 1.8 juta daripadanya masuk secara sah untuk bekerja di negara kita. Selebihnya tuan-tuan dan puan-puan, mereka masuk sebagai pelancong, sebagai pelajar dan juga sebagai pendatang asing tanpa izin ataupun parti. Jadi, sebagai pendatang asing tanpa izin di negara kita, jadi begitu ramai yang masuk ke negara kita, 26 juta. Bayangkan, 26 juta tersebut kita tampung semuanya, kita campakkan ke negeri Selangor. Apa yang jadi? Negeri Selangor yang besar itu penduduknya telah menjadi, penduduk tempatan telah menjadi penduduk minoriti di negeri sendiri. Jadi saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, apakah sebenarnya kesan negatif kemasukan pendatang asing ni kepada negara kita. Sebenarnya saya akan terangkan dari 3 aspek, 3 impak utama, kesan negatif kepada negara dan bangsa kita. Pertama, kesan dari sudut pekerjaan. Kedua, kesan jenayah yang semakin hari semakin meningkat. Dan ketiga, kesan ekonomi negara. Kita bermula dengan kesan terhadap pekerjaan penduduk di negara kita. Didapati setiap tahun seramai 2 juta rakyat tempatan, 2 juta pekerja tempatan hilang pekerjaan akibat diambil alih oleh pendatang asing ini. Mereka bukan sahaja kehilangan pekerjaan, malah sukar untuk mendapat pekerjaan baru kerana telah diisi oleh pendatang-pendatang asing ini. Dan tambahan pula, majikan tempatan di negara kita lebih suka menggajikan pekerja asing kerana gaji mereka lebih murah dan mereka tidak perlu untuk membayar wang KWSP, caruman KWSP, kumpulan wang simpanan pekerja, berbanding dengan pekerja tempatan. Jadi majikan lebih suka untuk memilih pekerja asing berbanding dengan pekerja tempatan. Jadi pekerja tempatan terasa terhimpit bagaikan kera di hutan disusukan, tapi anak kita di rumah mati kelaparan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, kesan yang kedua adalah kesan jenayah. Saban hari kita tengok di akhbar-akhbar terlampau banyak kejadian jenayah yang berlaku. Kita tengok kejadian jenayah berat yang berlaku telah menjadi seperti biasa, seperti tidak apa yang berlaku.
Saya tunjukkan dua keratan akbar yang kejadian yang berlaku baru-baru ini, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, kejadian ini berlaku pada bulan lepas, iaitu pada 29 hari bulan 3. Kita tengok sini. Melampau, awang hitam mengamuk serang balai polis Jinjang. Bagaimana 50 orang warga Nigeria telah menyerang balai polis Jinjang. Saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan pergi ke negara Nigeria, beranikah tuan-tuan dan puan-puan menyerang balai polis Nigeria? Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan tidak berani untuk menyerang, kerana sudah pasti tuan-tuan dan puan-puan akan ditembak mati. Kes yang kedua, mengaku cabul budak 12 tahun. Ini berlaku pada bulan 3. Seorang warga Bangladesh telah mencabul kanak-kanak berusia 12 tahun. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan ada anak tuan-tuan yang tuan-tuan lahirkan, tuan-tuan besarkan daripada kecil bagai menatang minyak yang penuh. Tiba-tiba tuan-tuan mendapat panggilan daripada balai polis. Anak tuan telah dirogol. Apa perasaan puan? Apa perasaan tuan? Mesti tuan-tuan berasa sedih. Betul tak? Kesan yang ketiga adalah kesan ekonomi. Kesan ekonomi terhadap negara kita. Setiap tahun sebanyak 5 bilion wang negara telah disalurkan ke negara-negara pendatang asing ini. Bayangkan 5 bilion tuan-tuan, 5 bilion puan. 5 bilion ini, bayangkan sebuah sekolah yang kita bina hanya menelan kos 12 juta. Bayangkan 5 bilion kita boleh membina sebanyak 400 buah sekolah yang baru. Sedangkan sekarang duit PIBG sekolah pun ditampung oleh ibu bapa. Kedua, setiap bulan sebanyak 30 juta kita belanjakan untuk penempatan dan makan minum pendatang asing tanpa izin atau parti. Ya? Dan 30 juta lagi kita sedekahkan untuk pengantaran pulang ke negara asal mereka, kerana negara asal mereka sendiri tidak mahu menampung kos untuk pengantaran pulang pendatang asing ini ke negara mereka. Jadi negara kita ini terlampau baik, terlampau lembut kepada pendatang asing ini. Jadi untuk itu saya berikan beberapa cara bagaimana untuk mengatasi masalah pendatang asing ini. Pertama, Jabatan Immigration dan juga anggota keselamatan kita yang mengawal perairan negara kita ini sebagai pintu masuk kepada pendatang asing ini perlulah bertindak tegas, perlulah bekerja, perlulah tegas, memberikan dokumen yang lebih terperinci agar mereka sukar untuk masuk ke negara kita ini. Dan yang kedua, agak panjang sikit. Okey, katakan sebut saja. Yang kedua, ya, macam seperti saya cakap tadi, kita janganlah memberi ruang kepada mereka untuk masuk. Sekiranya mereka sudah masuk dan menetap di sini, sudah pasti mereka tidak mahu pulang. Kesimpulannya, pendatang asing ini memberikan banyak masalah kepada kita. Dan kesan-kesan negatif seperti yang saya terangkan tadi terlampau banyak sehingga menyukarkan penduduk dan juga negara kita. Jadi saya menyeru kepada tuan-tuan sekalian dan juga kepada rakyat Malaysia agar kita sama-sama menggembeling tenaga, bekerja sama dengan anggota keselamatan, dengan immigration, dengan anggota tentera, supaya kita bersama-sama mengawal memberi maklumat kepada mereka agar pendatang asing ini dapat dikawal dan kita dapat hidup dengan aman dan sentosa di negara kita yang tercinta ini, iaitu negara Malaysia. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.